Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak buka topik sikit pasal squad Arsenal, iaitu apa yang diorang boleh upgrade supaya Arsenal kembali bersaing dalam kejuaraan Liga, atau sekurang-kurangnya kembali melayakkan diri ke dalam saingan Champions League lah. Dan seperti yang korang tahu, Arsenal telah melayakkan diri ke dalam saingan Europa League untuk 3 musim yang terakhir ni, dan maybe musim depan Arsenal akan kembali melayakkan diri ke dalam saingan Europa League, kerana sekarang kita di tangga ke-9 tau. Untuk mengejar tim yang berada di tangga ke-4 ni, aku rasa memang agak susah. Tak mustahil, tapi memang agak susah. Dan aku tak nak meletakkan harapan yang agak tinggi. Jadi berbalik kepada topik kita, position yang pertama yang aku rasa Arsenal patut memberi perhatian supaya kita kembali kepada level yang kita nak. Position yang pertama adalah right back. Kenapa aku cakap right back? Right back ni, kalau kau tengok dalam squad tu sendiri, ada 3 orang yang berkeupayaan untuk bermain di bahagian right back ni, iaitu Hector Bellerin, Ainsley Maitland-Niles dan Cedric Soares. Tapi aku percaya seorang je, Hector Bellerin. Sebab apa aku cakap Hector Bellerin? Sebab dia ada experience bermain dalam Champions League. Satu lagi, kau nak expect player yang tak pernah bermain di dalam saingan Champions League untuk kembalikan kelab ke dalam saingan Champions League. Faham tak? Kau mengharapkan player yang berada di level yang rendah untuk kembalikan ke level yang tinggi lah. Itu lah maksud aku. Jadi apa yang Arsenal perlukan kat bahagian right back ni adalah seseorang yang boleh memberi saingan yang sengit kepada Bellerin. Sebab aku rasa Bellerin ni, dia memang agak selesa tau dekat bahagian right back tu. Maksudnya kalau dia injured ke atau dia loss of form ke, dia akan tahu yang bila dia kembali, dia akan bermain. Dia dah dapat kepercayaan dekat tim pun tak ada pilihan selain mainkan dia. So memang dalam position tu memang dia tak ada saingan tau. Aku nak seseorang yang boleh memberi saingan supaya dia tu sedar diri sikit. Maksudnya macam kalau dia injured tu apa kan, dia perlu ambil balik kepercayaan daripada manager lah. Maksudnya kalau dia injured ke apa, dia takkan senang-senang masuk ke dalam tim kembali lah. Position yang kedua yang perlu diberi perhatian adalah centre back. Seperti yang kita tahu, centre back ni adalah position yang paling teruk kat dalam tim. Kita dah bolos banyak walaupun Ben Leno tu aku rasa memang dah jadi Spiderman habis kan. Jadi dalam squad Arsenal tu ada dalam 6 centre back. Aku tak rasa semua tu berada di level yang kita boleh harapkan untuk kembalikan kelab ke dalam saingan Champions League. Kenapa? Kebanyakan player di dalam position centre back ni, aku rasa diorang tak menepati performance apa yang kita harapkan. Maksudnya diorang tak sampai ke level mampuan diorang, peak diorang maksudnya. So aku rasa Arsenal perlukan seseorang pemain yang boleh lead backline, lead di bahagian defense lah. Seseorang yang boleh menjadi captain. Seperti contoh kalau di kelab-kelab lain, Virgil van Dijk di Liverpool, Sergio Ramos di Real Madrid, dan juga Harry Maguire yang bermain di Manchester United. Seseorang yang boleh memberi arahan kepada pemain-pemain lain di bahagian defense. Sebab aku rasa macam di bahagian defense Arsenal ni sekarang tak ada persefahaman yang kuat tau. Diorang bermain ikut suka hati diorang kan. Tak ada orang yang boleh memberi arahan kat diorang. Faham tak? Maksudnya diorang tak dengar cakap dengan senang cerita macam tu kan. Jadi itu adalah posisi yang kedua. Posisi yang ketiga yang perlu diberi perhatian adalah di bahagian center midfield. Center midfield aku rasa dah kukuh. Gandingan Xhaka dengan Torreira tu adalah satu gandingan yang aku rasa agak solid. Tapi Arsenal memerlukan squad depth. Seseorang yang boleh menggantikan Xhaka atau Torreira sekiranya diorang injured ataupun penat ke ataupun sebagainya lah. Dan kau tak boleh harapkan 2 player ni untuk bermain full game dalam satu musim tu. Maksudnya kau mainkan diorang untuk setiap game di dalam satu musim. Diorang pun manusia juga, bukan robot kan. Kau nak perah lama-lama form pun tak ke mana ke laut kan. Jadi Arsenal perlukan pemain yang boleh memberi saingan kat diorang, macam posisi right back tadi Arsenal perlukan squad depth tu sendiri dekat bahagian midfield tu.
Dan sekarang ni squad depth agak bagus. Ada Guendouzi, ada Joe Willock, ada Dani Ceballos, tapi balance tu tak ada tau. Aku rasa dalam squad Arsenal, macam aku ulang dalam video aku yang sebelum-sebelum ni, aku ada mention Torreira tu adalah satu-satunya natural center defensive midfield dalam squad. Jadi Arsenal perlukan seorang center defensive midfield yang sejati di dalam squad. Seseorang lagi lah yang boleh mengganti Torreira. Seseorang player yang boleh defense, yang boleh memberikan protection kepada backline tau. Macam kalau pemain-pemain contoh daripada tim lain, iaitu Sergio Busquets daripada Barcelona, Casemiro daripada Real Madrid, player-player yang boleh memberikan protection kepada backline Arsenal lah. Okay, dan untuk mengharapkan Torreira seorang je bermain dalam setiap game, aku rasa itu agak membebankan dia lah. Sebab macam aku cakap lah, dia pun manusia juga, dia pun ada penat, stamina apa semua. Kau kena fikir agak player kan, kau nak perah yang tak jadi apa kan. Jadi itu adalah position yang ketiga yang perlu diberi perhatian. Position yang keempat adalah attacking midfield. Ini satu lagi position yang Arsenal tak cukup squad depth, tak cukup pemain yang boleh diharapkan bermain di situ lah. Maksudnya Ozil dia telah menjangkau usia 32 tahun. Jadi aku rasa peak form dia dah habis tau. Engkau tak boleh mengharapkan dia bermain di dalam level apa yang kita pernah tengok dia main lah. Dia kan famous memberi assist kan. Jadi aku rasa untuk mengharapkan dia bermain di level dia yang sebelum ni, aku rasa time dia dah habis lah. Dia punya peak dia dah habis, dah lepas lah. Jadi sekarang adalah masa yang sesuai untuk Arsenal mencari pengganti kepada Ozil lah. Dan aku rasa Arsenal patut mencari seseorang yang boleh menjaringkan gol dari bahagian midfield. Seseorang yang boleh memberi impact lah dalam tim. Selain daripada assist, boleh menjaringkan gol. Sebab dalam squad Arsenal tu sendiri, aku rasa untuk mengharapkan Aubameyang dan Lacazette saja menjaringkan gol untuk tim, aku rasa untuk membebankan diorang lah kan. Sebab yelah, sampai bila kau nak harapkan diorang punya gol lah. Kalau kata Aubameyang tu injured, gol datang pada mana kan. So itulah maksud aku. Jadi itu je 4 position yang aku rasa agak bermasalah dekat Arsenal sekarang. Dan aku rasa Arsenal patut memberi perhatian yang lebih kepada 4 position ni, supaya kita boleh tengok Arsenal kembali bersaing di dalam Liga ataupun kembali melayakkan diri ke dalam saingan Champions League. So akhir kata dari aku, selamat Hari Raya Aidilfitri kepada siapa yang menonton. Dan itu saja dari aku. Aku Zul, sign out.